Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi untuk topik 2.6, sambungan daripada 2.5 yang tadi. Okay, rakaman saya tempoh masanya tak boleh lebih daripada 15 minit. Jadi saya kena skip. Okay, it's okay. Baik, kita sambung. Apa-apa pun, kita mulakan balik kelas kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 2.6 faktor kemunculan gerakan nasionalisme. Ada 6 faktor kemunculan gerakan nasionalisme. Yang pertama, peranan agama. Yang kedua, penulisan kreatif. Yang ketiga, media cetak. Yang keempat, sistem pendidikan. Yang kelima, kemunculan golongan intelektual. Dan yang keenam adalah pengaruh luar dan serantau. Okey. Jangan risau, ini je slide saya, satu slide sahaja. Okey, baik. Yang dikatakan peranan agama yang membawa kepada kemunculan gerakan nasionalisme. Okey, baik. Seperti yang saya kata dalam 2.5 tadi, berkaitan dengan gerakan Islah, yang mana ada pelajar di Tanah Melayu yang pergi ke Mesir untuk belajar. Okay, untuk menambah ilmu pengetahuan, untuk meluaskan lagi pendidikan mereka. Okay, mereka terkesan dengan dan terpengaruh dengan falsafah idea gerakan Islah di Mesir dan bawa falsafah itu ke Tanah Melayu. Okay, yang mana tadi saya kata Syekh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, antaranya Syekh Al-Hadi. Okay, antaranya. Baik, idea ini yang di Mesir ni, idea Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, idea gerakan Islah di Mesir dibawa oleh dipimpin oleh Syed Jamal Ad-Din Al-Afghani, juga Syekh Muhammad Al-Abduh, okay, dan Rashid Rida. Baik, apa peranan gerakan ini? Peranan gerakan ini ialah menyeru umat Islam untuk kembali kepada ajaran Islam yang sebenar. Okay, menyeru kepada Islam yang sebenar. Okay, mungkin pada ketika itu di Mesir sudah berlakunya kekacauan. Okay, dalam gerakan Islam itu sendiri. Okay, dalam pemahaman Islam itu sendiri. Okay, kamu kena tahu Mesir pun pernah dijajah oleh British. Okay, baik, satunya gerakan Islam ni juga, okay, ingin menyeru umat Islam kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Okay, baik, gerakan ini adalah bertujuan menentang imperialisme Barat di negara-negara Islam. Imperialisme Barat. Imperialisme bermaksud dasar perluasan kuasa oleh kuasa besar ke atas kuasa kecil, ataupun bahasa lainnya ialah penjajahan negara yang kuat kepada negara yang lemah, kerajaan yang lemah. Dia gitu, penjajahan. Jadi peranan agama tadi dalam gerakan Islah di Mesir itu, tujuan dia adalah memberikan kesedaran untuk umat Islam menentang penjajahan. Penentangan inilah dipanggil sebagai nasionalisme. Dia gitu, okay? Seterusnya, yang kedua, faktor kedua adalah penulisan kreatif. Baik, penulisan kreatif dia sangat mudah. Novel yang kamu suka baca tu, itu adalah contoh penulisan kreatif. Okay, cerpen, puisi, itu semua adalah penulisan kreatif. Okay, apa peranan dia dalam menggerakkan gerakan nasionalisme di Tanah Melayu? Peranannya ialah setiap tulisannya ini, okay, akan menyentuh sanubari manusia penduduk Tanah Melayu ketika itu, okay, yang mana setiap tulisan memberikan kesedaran kepada umat manusia ketika itu supaya menentang penjajahan. Okay, begitulah antara tokoh tadi, Zaba, okay, yang saya kata tadi, itulah antara tokoh-tokoh yang terkenal.
dalam memberi kesedaran dalam menggunakan penulisan kreatif. Okey. Baik, seterusnya. Baik, hal ini juga memberikan infak kepada rakyat untuk menaikkan semangat bagi memahami realiti hidup yang dijajah. Baik, contoh buku okey, yang sangat glamour, yang sangat popular, yang membawa kepada semangat nasionalisme ni adalah novel Melo Kuala Lumpur. Melo Kuala Lumpur yang ditulis oleh Harun Aminur Rashid, okay, dan juga cerpen cerita Awang Putat oleh Abdul Rahim Kajai. Okay. Baik, tak lupa juga karya Pak Sako yang menyindir penjajah dan mengingatkan anak bangsa akan kepentingan menikmati kebebasan. Okey, begitu. So, buku-buku ini, okey, sangat penting dalam menggerakkan semangat nasionalisme di tanah Melayu. Okey, anak-anak, dua faktor. Faktor yang ketiga, anak-anak, adalah faktor media cetak. Okey, media cetak seperti akhbar dan majalah berperanan sebagai penyalur maklumat dan penyebar cerita, penyebar berita. Okey, kalau tak ada media-media begini, orang tak tahu perkembangan semasa. Faham? Baik, antara akhbar awal termasuklah namanya Jawi Peranakan, okey, yang menegur campur tangan British dalam soal agama Islam di Singapura dan juga isu bahasa Melayu. Okey, anak-anak, isu bahasa Melayu ni sangat penting, anak-anak. Okey, bahasa Melayu ni sangat sensitif. Sebab itulah kenapa dalam penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu pun bahasa Melayu mesti diutamakan. Ada 4 perkara yang mudah yang kita fahami, ya. Bahasa Melayu adalah bahasa rasmi. Ini mesti ni. Yang Tuan Agong ataupun Raja sebagai ketua negara. Yang ketiganya agama Islam, agama rasmi persekutuan. Dan yang keempat ini hak istimewa orang Melayu mesti dijaga. Ini antara isu-isu yang sangat sensitif dalam penggubalan penggubalan Perlembagaan Tanah Melayu. Okey. Baik, seterusnya ada juga akhbar lain. Contohnya Sekolah Melayu. Sekolah Melayu. Yang digunakan untuk pembacaan di sekolah-sekolah Melayu. Okey. Kemunculan beberapa akhbar lain sepertinya Al-Imam, Neraca, Pengasuh. Okey. Dia memuatkan idea-idea untuk pembaharuan, pemodenan lah. Okey. Baik. Seterusnya juga ada juga akhbar di Sarawak. Akhbar Fajar Sarawak. Okey. Yang diketuai, yang diterajui oleh intelektual Melayu, yang mana mereka ini mengkritik dasar pemerintahan buruk yang mengabaikan hak dan kepentingan Bumi Putera Sarawak. Dia gitu. Okey, sangat penting, ya, tujuan media cetak ni. Tanpa media cetak, orang-orang ketika itu tidak akan tahu berkaitan dengan apa yang berlaku, tidak akan mudah terpujuk dengan idea-idea baru untuk menentang penjajahan. Okay? So media cetak sangat berperanan dalam menentang penjajahan. Sebab ketika itu tidak ada Telegram, tak ada Twitter, tak ada WhatsApp, apatah lagi TikTok memanglah tak ada. So yang ada ketika itu adalah media cetak, tulisan-tulisan sahaja. Okey. Baik. Seterusnya, sistem pendidikan. Sistem pendidikan ini, tengok gambar di bawah sekali pada slide ini. Maktab Perguruan Sultan Idris, SITC. Okey, anak-anak, ini sekolah saya ni. Sekolah saya pula. Tempat saya belajar ni, anak-anak. Bangunan ni, anak-anak, masih ada kat sana. Cuma dah barulah. Okey. Bentuk yang sama, cuma dah moden sedikit lah rupa dia. Tapi masih mengekalkan bahan-bahan ataupun bentuk asal SITC ni.
Allahu Akbar. Apa benda KWP ni? Infrastruktur. Terima kasih Cikgu Razli. Okey, baik. Maktab SITC ni dia dah wujud lama anak-anak. Dah wujud sangat lama. Malah dikatakan ini keluar daripada buku dikatakan pernah menjadi tempat orang Jepun memanjung kepala. Nak tengok SITC, pergilah ke Perak. Okey. Okey, baik. Pendidikan moden melalui banyak perubahan. Bermula dengan pendidikan di rumah, kemudian pergi ke surau, kemudian juga pernah berlakunya pendidikan di istana, dan akhirnya ada penubuhan madrasah. Madrasah inilah yang membawa kepada semangat baru dalam kalangan pelajar pada abad ke-20. Pendidikan moden Islam. Antara contoh madrasah yang pada ketika itu agak glamour, antaranya ialah Madrasah Al-Atas di Johor Bahru, Madrasah Al-Mansur di Pulau Pinang, dan Madrasah Al-Idrisiyah di Kuala Kangsar, Perak. Baik, institusi ini menerima idea nasionalisme melalui kunjungan para ulama kaum muda dari Sumatera Barat dan pulangnya pelajar daripada Mesir yang menyebarkan idea kemajuan dan pemodenan kepada masyarakat. Kaum muda anak-anak, kaum muda. Kaum muda inilah yang berfikiran moden anak-anak, tapi tidak meninggalkan ilmu agama, tidak meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Kaum muda namanya. Bagus mereka ni. Mereka inilah yang bawa meniupkan semangat nasionalisme dalam kalangan orang Melayu ketika itu. Dan yang keduanya yang saya kata tadi itulah golongan yang berpendidikan Mesir, yang terpengaruh dengan gerakan Islah. Mereka inilah yang memperjuangkan tanah Melayu kita sebenarnya, yang menentang penjajahan sebenar-benarnya. Baik, kita balik pada SITC tadi. Apakah peranan SITC sebenarnya? SITC ini sebenarnya dia berperanan menjadi medan ilmu, bertujuan untuk berbincang, menghasilkan karya nasionalisme untuk menyedarkan masyarakat. SITC dah tempat dia. Zabah pun berasal di sini. Tempat mereka di sini ni menyebarkan idea kesedaran. Anak-anak, InsyaAllah lepas ni saya sambung lagi untuk dua lagi, iaitu kemunculan golongan intelektual dan pengaruh luar dan serantau. Masa saya sangat terhad, hanya 15 minit, jadi saya potong kejap. Lepas ni saya sambung balik untuk dua topik lagi. Anak-anak, Assalamualaikum. Lepas ni sambung